menjadi sebab kau lalai. Lihatlah bunga dalam salungan, karena sanjungan ia terbulan. Kata yang indah serta sanjungan jangan menjadi sebab kau lalai. Lihatlah bunga dalam jambangan, karena sanjungan ia terbulan. Bila bersua orang mencari, jangan lekas hatimu luka. Bila bersua orang mencari, jangan lekas hatimu luka. Bukan semua orang yang benci, dalam hati juga tak suka. Bukan semua orang yang benci, dalam hati juga tak suka. Biduk menuju pantai, hanya terapung tak kunjung tiba. Mengapa biduk menuju pantai, hanya terapung tak kunjung tiba? Mungkin karena kalah tak sampai, atau dayung patah tiga. Mungkin karena kalah tak sampai, atau dayung patah tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersiaran di sebalik alat ni kan. Yang insya-Allah tuan-tuan yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Nampak kepala je saya kan. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, inilah piring hitam. Saya ada banyak koleksi piring hitam dengan alat pemain piring hitamnya sekali. InsyaAllah apa-apa pun saya okey, saya tutup dulu kan. Maklum tuan-tuan, benda antik ni kena berhati-hati buat. Kang nak dapatnya susah, nak carinya susah, alat gantinya pun susah juga. Jadi kita kena betul-betul berhati-hati. Saja saya tunjukkan kepada tuan-tuan sedikit daripada lagu nyanyian kumpulan El Suraya yang popular satu ketika dahulu. Dan saya banyak, alhamdulillah banyak piring hitam daripada bacaan qori-qori dari Mesir, bacaan Quran daripada qori dari Mesir. InsyaAllah ada kelapangan, ada masa nanti saya akan pasangkan untuk kita. Sebelum kita mulakan live, mungkin kita akan pendengarkan dahulu bacaan qori'ah daripada negara kita Malaysia,
ada juga daripada luar negara, daripada Arab sendiri, untuk sama-sama kita memperbaiki bacaan kita bila kita mendengar bacaan Quran daripada mereka. Kan sudah kita meningkatkan lagi mutu bacaan Al-Quran kita. Alhamdulillah, terima kasih kepada Yayasan Budi Ihsan yang membawa rancangan ini kepada tuan-tuan. Mudah-mudahan dapat kita manfaat daripada program kita, seperti mana yang saya war-warkan semalam, bahawa Yayasan Budi Ihsan membawa kepada anda Kembara Korban 1001 Asnaf tahun 2021. Mereka bukan setakat buat korban, akikah juga mereka buat. Jadi bagi tuan-tuan yang ingin mengadakan korban, kita akan pilih di tempat yang terpilih, nanti kita akan siarkan. Dan bagi yang nak buat akikah juga, tuan-tuan boleh hubungi talian yang tertera di hadapan tuan-tuan itu 019625 1005 0197754005, insya-Allah, untuk mendaftar. Kita daftar awal tuan-tuan untuk buat korban di tempat-tempat yang terpilih kepada asnaf yang terpilih, insya-Allah. Jadi hubungi Yayasan Budi Ihsan untuk bersama-sama kita mengadakan korban, insya-Allah. Bagi tuan-tuan nak dapatkan maklumat lanjut, hubungi nombor-nombor yang telah saya kemukakan kepada tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, insya-Allah pada petang ni kita akan membicarakan tentang bagaimana nak bagi hati baik. Kan? Masalah kita sekarang ialah masalah hati. Penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Ini yang timbul masalah kita ni. Kadang-kadang tak boleh nak kawal hati. Ya, kadang-kadang kita hayalah dengki, kadang-kadang kita jadi iri hati, kadang-kadang kita jadi kianat. Ada saja hati kita ni, sedangkan Allah menilai pada hati. Allah Ta'ala melihat Salib daripada hati kita. Tiba-tiba kita pula tak jaga hati kita, asyik jaga muka kan, nak jaga make up je, kan, nak jaga kulit je kan, nak jaga penampilan luar je kan, tapi kita tak jaga yang hak di dalam ni. Ya, Allah Ta'ala, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah Ta'ala tak tengok pada rupa kamu, walakin yanzuru, tapi Allah Ta'ala lihat pada apa? Allah Ta'ala lihat kepada qulubikum wa a'malikum. Allah tengok pada hati kamu dan Allah tengok pada amalan kamu. Jadi hati itu pula yang kita tak cantikkan, amalan tu pula yang kita tak cantikkan. Apa pun saya nak bacakan pada hadis pada tuan-tuan. Satu hadis yang pertama dulu untuk kita, sebelum kita meneruskan kuliah kita. Terima kasih kepada Rahimi Ismail, ya. Terima kasih kepada Syarifah Ifa Sherry Nur Kasih, Sepiah Jamaluddin. Terima kasihlah, ya. Tentang waktu-waktu landing time ni pula boleh lagi berteman dengan saya kan. Ni kira hebat lah, ya, tuan-tuan ni. Siti Arija Wardati ni, amboi, ke Intan Zurina, Nur Madina dari Melaka, Julio Alejandro. Okey, ada je hati orang khianat, Ustaz, dah tak larat letih dengan perangai manusia. Memanglah kalau kita ikut perasaan macam itu, letih. Okey, baik, saya bacakan dahulu hadis untuk tuan-tuan, kita sama-sama mengkaji, tengok. Baik, Nabi SAW bersabda, salasun lam taslam minha hadhil ummah. Hadhil ummah, kata Nabi. Al-hasad wa zannu wa tiyarah. Ala unabbi'ukum bil makhrajil minha. Idza zananta fala tuhaqqiq. Wa idza hasadta fala tabi'. Wa idza tatayyarta fa amdi. Jadi tuan-tuan ambil hadis ini sebagai satu peringatan untuk kita bersama. Ambil hadis ni tuan-tuan. 3 perkara, salasun lam taslam minha hadhil ummah. 3 perkara yang umat ini tidak akan selamat daripada dia. Maknanya lam taslam, maknanya ada je benda tu pada diri manusia.
Ada saja benda tu pada diri kita, tuan-tuan. Salasun lam taslam minha hadhil ummah. 3 benda kita akan ada. 3 benda ni ada umat kita. Apa dia? Pertama, al-hasad. Kedua, az-zannu. Yang ketiga, wat-tiyarah. Pertama, hasad. Kedua, berperang sangka jahat. 3, wat-tiyarah. Percaya kepada petanda-petanda buruk. 3 benda ni ada ya. Nur Atika, Nur Madinah, Mila Asri, Siti Arija, Masripah, Nur Jamin, Hajah Sal Jamilah Bacuk tak masuk. Dia minta lagu Hindustan je. Mana Jamilah Bacuk ni? Ya, di SRR boy, Datuk Seri apa tu? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masripah Nur Jami'an, terima kasih. Waalaikumsalam, insya-Allah. Fatimah Wati Muhammad, baca hadis ni. Fatimah Wati Muhammad salin, jangan tak salin pula. Ambil 3 hadis ni, dengar elok-elok. Nabi kata kita ni, umat kita ni ada 3 penyakit dalam diri kita ni, tak lepas daripada 3 ni. Lam taslam minha hadhil ummah, kata Nabi. Pertama, al-hasad, dengki, kianat. Sama-sama kita pun dengki, sama-sama kita pun khianat, tuan-tuan. Ini pun masalah ni. Jangan katalah ustaz pun dengki. Buat, tuan-tuan. Ustaz dengki apa? Duk urut misai sekarang ni. Dengki pada urut misai ya. Nampak, tuan-tuan? Dengki dengan jiran sebelah rumah, dengki dengan saudara mara. Okey, ustaz nantilah lalunan Hajah Rogayah Sulong. Saya cuba cari tengok ada tak Hajah Rogayah Sulong. Apa nama ni? Kalau ada, kita pasang. Okey, ada satu qari'ah, ada Ustaz Alik, ada tak yang saya letak situ? Saya rasa bukan Hajah Rogayah Sulong. Okey, rasanya bukan Rogayah Sulong. Mari tengok gambar dia. Ni dia. Yang ni saya ada satu. Ni dia ni. Hajah Roziah binti Abdul Rahman. Ini pun Johan Qari'ah. Peringkat antarabangsa juga. Ni Johan Qari'ah, peringkat antarabangsa. Kalau kita lihat di sini pada tahun bila tuan-tuan? 1967, 1970 dan 1971. Jadi tuan-tuan, saya punya ni ni Hajah Roziah binti Abdul Rahman, Johan antarabangsa tahun 67, tahun 70 dan tahun 71. Dia ada dalam simpanan saya lagi. InsyaAllah kita akan dengar nanti lain masa, kita pasang bagi tuan-tuan. Tuan-tuan dengar pula ya, insya-Allah. Jangan dengki pula saya ada CD lama-lama ni. Kan? Janganlah marah kan. Jangan marah, relax lah. Nanti kita kongsi sama-sama. Baik, nombor 1, Nabi sebut manusia ni akan ada sifat hasad. Kadang kita ni tak pernah buat salah pun pada orang, tak ada kacau orang pun, tapi orang benci pada kita. Orang dengki pada kita. Pernah tak tuan-tuan menghadapi situasi itu? Kita berniaga sama cari rezeki. Tapi orang dengki pada kita, tak tahu ustaz. Kadang campaknya taik tempat kita berniaga. Ada. Tuan-tuan pernah jumpa? Allahu Akbar. Kadang jumpa patung ustaz, cocok dengan jarum ustaz. Kita pun kadang-kadang fikir, apa salah aku dengan kau? Aku tak pernah kacau kau. Aku tak pernah kacau kau. Apa hang kau dengki pada aku ni? Kadang kita nak pangkat di pejabat. Orang dengki, dapat nak pangkat sikit, udah sakit. Doktor tak dapat trace apa pula penyakit. Siti Munirah, ustaz nak nyanyi ke? Saya nak start kerja ni. Nak lagu apa Siti Munirah? Cakap dulu. Pilihlah aku jadi temanmu.
Maka bahagia hidupmu. Pergi kerja dah. Dah boleh kerja dah Siti Munirah. Kita naik pangkat. Dah bertahun kita kerja, kita pun tak campur orang, kita pun tak cantah orang, kita pun tak pijak orang. Dah dapat rezeki. Kena tuan-tuan. Ada yang datang jumpa saya lembik, cakap tak boleh, ketar-ketar datang ustaz. Suami isteri saya ni sejak naik pangkat jadi macam itu. Allahu akbar. Ada kita nak heran, tak payah heran kak, sebab Nabi dah bagi tahu penyakit hasad itu salah satu penyakit yang ada dalam diri manusia. Malah ada dalam diri kita pun. Ada dalam diri kita pun. Okey. Ella Muhammad, tak ada siapa nak dengki dengan saya, orang biasa-biasa saja. Alhamdulillah. Kalau orang tak ada dengki pada kita, mudah-mudahan kita pun tak dengki pada orang. Yang kedua, kata Nabi, penyakit yang ada pada kita ialah az-zann waz-zannu. Sangka. Apa hal Ustaz Kazim tu simpan misal tu mesti ada apa-apa. Apa hal simpan macam Wolverine tu, itu nak ngorat lah tu. Nampak tu, zon nama dia. Apa hal orang tu duk tengok tu nak merompak ke? Zon. Apa hal Ustaz Alik pagi ni segak pula ada bunga ke dalam taman ni? Nampak. Apa hal laki aku senyum seorang-seorang ni ada ngorat janda ke? Ni penyakit kita. Akan ada penyakit itu tuan-tuan. Zainab Ibrahim memang ustaz jual goreng pisang depan buh karim dalam pisang. Kan macam mana tu tuan-tuan? Datuk menyanyi lagu Allahu lagu Allahu kan. Jadi tuan-tuan, sebenarnya kita tu cerita orang lagi tentang penyakit yang ada dalam hati orang. Kita cerita penyakit yang ada dalam hati kita. Tadi Nabi sebut hasad. Tak saya pun ada hasad. Orang lain ceramah 9,000 live. Orang lain ceramah berpuluh-puluh ribu live. Saya ceramah 900 je. Saya pun dengki pada orang. Orang lain dapat job, saya tak dapat job, saya dengki pada orang. Orang lain dapat anak, aku tak dapat anak, dengki pada orang. Aku ni bila ceramah 4 orang je datang, orang lain 4,000 orang datang, dengki aku pada orang. Itu perasaan hasad. Dulu aku jadi imam, sekarang aku duduk di belakang, aku jealous dengan Tok Imam tu, ambil tempat aku. Hasad tu. Nombor 2, penyakit sangka. Mak mertua pesan kat anak, kamu jaga laki kamu tu. Mak nampak duk baik dengan orang sebelah tu, ni jaga sikit janda tu, baik dengan laki kamu kan, dia ambil laki kamu. Tak ada apa lah mak. Kak Be'ah tu pun minta tolong Abang Din. Yelah, awal-awal minta tolong, lama-lama Din tinggal kamu, tolong dia pula. Biasa tak dengar dialog tu? Biasa. Zon. Mak cuba tengok Pak Mak Tempe tu, baik dengan mak tu, baik ada makna lah tu. Tak adalah. Pak Mak Tempe tu kenal mak sebelum kamu lahir lagi, sebelum mak kahwin dengan bapak kamu lagi. Mak dah kenal Pak Mak Tempe tu, daripada tok dia dengan dia buat tempe. Kamu tak baik tuduh, tak tuduh sajalah, nampak dah lain macam tu. Nama dia apa? Zon. Sentiasa sangka macam-macam pada orang. Ni penyakit. Jangan tengok benda tu ada pada orang, tengok penyakit tu ada pada diri kita. Yang ketiga apa? At-tiyarah. Penyakit buruk sangka. Maknanya benda tak elok akan berlaku. Nampak tuan-tuan? Kita duk sangka benda buruk akan berlaku. Dah keluar pintu pagar, abang, handphone tertinggal. Ya Allah, patah balik masuk. Dalam hati duk teringat, hari ni apa bala nak dapat kat aku? Apa bala nak dapat pada aku? Nampak? Tu apa nama dia?
at-tiyarah. Ni mata duk berkelip. Ni nak menangis ke ni? Tiyarah. Pegang pinggang pecah, pecah. Jatuh. Apa pula musibah nak dapat ni? Tengah-tengah malam tertidur, terjaga, terbangun. Siapa pula nak mati ni? Duduk belakang rumah, dengar bunyi burung hantu. Siapa nak mati ni? Itu nama apa? Nama tiyarah. Kebetulan berlaku pula kematian, berlaku pula musibah, berlaku pula kemalangan. Lagi kuat sandarannya. Patutlah semalam, patutlah tadi. Ini penyakit yang sedang berlaku. Sebab tu kata Nabi SAW, penyakit hasad, penyakit buruk sangka, dan penyakit menyangka benda musibah nak datang. Kata Rasulullah, penyakit tiga itu ada dalam diri manusia, termasuk saya yang bercakap, termasuk tuan-tuan yang mendengar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, lagi sekali kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Yayasan Budi Ihsan yang membawa rancangan ini. Mereka di dalam rangka untuk mengadakan korban di negara-negara yang terpilih, di dalam masyarakat dalam negara kita yang terpilih yang susah, untuk mengadakan program 1001 asnaf. Jadi bagi tuan-tuan yang mengadakan akikah, yang ingin mengadakan korban, kita buat awal korban tahun ini, tuan-tuan boleh bersama dengan Yayasan Budi Ihsan, bersama dengan saya, insya-Allah tuan-tuan boleh hubungi nombor talian yang tertera untuk sebarang pertanyaan. Insya-Allah tuan-tuan, murah aja. Ya, kalau ambil unta baru satu bahagian 580, murah tuan-tuan. Subhanallah. Pahala besar kita ni. Tak pun kita ambil lembu satu bahagian misalnya. Insya-Allah mudah-mudahan pakat tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapat ganjaran yang besar. Dalam keadaan kita dilanda dengan pandemik dan sebagainya, tetap berkorban. Masya Allah. Fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah Ta'ala suruh kita berkorban kan. Mudah-mudahan kita korban tahun ini, kita korban tahun lepas, kita korban tahun-tahun lepas, termasuk tahun yang akan datang. InsyaAllah Allah balaskan jaran kepada kita dengan syurga. Dihapuskan dosa-dosa kita sebanyak mana bulu binatang korban tadi tuan-tuan. Mudah-mudahan. Baik, jadi macam mana nak selamat? Macam mana nak selamat daripada 3 penyakit yang ada dalam hati kita ni, supaya hati kita jadi baik? Tak ada hasad dengan orang. Macam mana cara? Bila tengok orang dapat rezeki berniaga bagus, alhamdulillah, rezeki dia. Aku pun ada rezeki aku, dia pun ada rezeki dia. Cantik tuan-tuan. Nak buat macam mana? Dah jodoh dia. Tak dapat kat aku pun tak apa. Aku insya-Allah Tuhan bagi jodoh yang lain. Kalau jodoh tak ke mana, adinda idaman kanda, walau gelap alam maya, ku cari dinda baru jumpa. Kan? Macam mana kalau dia dapat naik pangkat, insya-Allah tu rezeki dia. Adalah lantai yang ketiga, ada kat aku pula kan. Jadi tuan-tuan, Nur Kasih Muhammad Yusri, yang ni 3 tu kena dengan saya ustaz. Jangan suka kita menyangka bahawa kita nak dapat musibah. Jadi tukar. Macam Yusri kan, kalau rasa aku ni dapat bala ke, tukar. Hari ni aku nak dapat rezeki ke? Ya Allah, rezeki apa aku dapat hari ni ya Allah? Orang tua-tua dulu pesan, kalau dah keluar rumah jangan patah balik. Seikutlah. Kalau benda tertinggal, patahlah balik. Tertinggal pasport, takkan tak patah balik. Macam mana nak pergi ke luar negeri, pasport tertinggal? Patah balik, masuklah rumah. Ya Allah, kurniakanlah kemudahan pada aku ya Allah. Bagikanlah rezeki pada aku ya Allah. Apa pula rezeki kau nak bagi ni ya Allah? Tukar daripada sangkaan buruk, tukar daripada duk fikir nak dapat benda yang buruk kepada akan dapat benda yang baik. Ni kepada Cik Muhammad Yusri tadi.
kamsiah dolah. Sedap suara ustaz. Minumlah Kazim Kuku. Baik tuan-tuan, Mua Munira Johari, positif dan sentiasa bersyukur, ubat untuk hati. Itu kata-kata Mua Munira Johari. Kita tengok apa kata Nabi. Ala unabbiukum bil makhraj minha. Maukah aku khabarkan kepada kamu bagaimana cara nak keluar daripada penyakit hasad, penyakit zon dan penyakit tiyarah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza zananta fala tahqiq. Maka kata Nabi, apabila kamu berburuk sangka terhadap sesuatu, janganlah dibenarkan. Jangan dibenarkan, yakni jangan mengikut sangkaan buruk tersebut. Bahkan berhenti daripada menyangka buruk pada orang. Wa idza hasatta fala tabi'. Dan bila kamu dengki, jangan kamu ikut perasaan dengki itu. Wa idza tatayyarta fa'abdi. Bila kamu rasa nak dapat benda sial, lalu janganlah dibuat kerana ia telah dibuat pada zaman jahiliah dahulu. Kalau kita rasa kita nak mengelakkan daripada sial, buat sajalah. Susah duk fikir yang bukan-bukan. Fa'amdi, tinggalkan dia. Yang ni jangan dibuat kerana ia telah dibuat pada zaman dahulu. Tu seduk layan lah. Kalau benda-benda yang kita boleh kata dapat sial ni, pasal apalah mata ni aku berkelip ni, tak ada apa. Fa'amdi, benda dah lepas lah. Mata ni berkelip sebab sayur tak cukup. Zaman PKP, PKPB, PKPP pun semua banyak fikir-fikir ni tuan-tuan. Sampai sayur pun tak makan. Nak fikir masalah lala, zat sayur kurang, zat hijau kurang. Dah jadi mata berkenyit, air mata kurang. Jadi Nabi SAW dia pesan pada kita, kalau kita ada 3 penyakit ni, lawan dengan 3 ubat. Pertama, kalau kita ada penyakit hasad, Nabi pesan jangan ikut hasad tu. Geramnya aku. Macam mana lah dia meniaga untung sangat. Jaga aku potong katak. Jaga jangan. Geramnya aku. Aku minang kamu tolak, dia minang kamu terima. Kalau aku tak dapat, semua orang tak dapat. No. Jangan ikut. Kan aku bunuh dia ni kan, jangan ikut. Kan aku tampar budak ni kan, jangan ikut. Tukar topik. Kan aku beracun kat dia kan, aku santau, jangan ikut. Datang orang pula menghasut kita, kamu buat macam ni, kamu buat macam ni, kamu buat macam ni, jangan layan. Kerana hasad itu mencukur iman kita, mencukur pahala kita. Dengan sebab kita hasad tu, habis pahala kita. Dan dah dipesan kepada kita, la tahasadu, jangan kamu mendengki. Wala tabaghadu, jangan kamu marah, bergaduh. Dah pesan kan? Tak ada faedah pun nak dengki. Kita faham macam cerita P. Ramlee faham, yang minta kerja dekat studio Jalan Ampas. Ini muka pun minta kerja mau jadi pelakon kah? Lu pun satu. Dia punya rezeki, dia punya makan. You punya rezeki, you punya makan. Apa salah you all makan sama-sama? Nampak? Nak dengki pada siapa? Dia pun ada rezeki, kamu pun ada rezeki. Apa salahnya makanlah rezeki masing-masing. Tuan-tuan sidang penonton yang saya hormati, jadi kalau kita marah pada seseorang, kita dengki pada seseorang, jangan diikut perasaan dengki itu. 2, kalau kita ada perasaan buruk sangka pada orang, maka janganlah kita ini mengikut perasaan buruk sangka itu.
Nabi kata, idza zananta fala tuhaqqiq. Jangan kamu percaya pada sangka-sangka orang tu. Ni nak ngorak aku bah, jangan percaya. Ni nak ngorak laki aku bah, jangan. Ni nak tipu aku ke ni, jangan. Diam sudah, jangan duk buruk sangka dengan orang. Ya, kadang-kadang kita ni buruk sangka. Dan yang ketiga, kata Nabi SAW, kalau kamu ada perasaan sial, nak dapat benda sial, maka janganlah kita lakukan benda itu. Balon je. Kadang-kadang kita duk sangka benda ni sial. Tak adanya sial lah. Ada yang kata tak boleh lalu bawah penyidai. Lalu lah. Ada yang kata tak boleh kita ni buat macam ni, nanti mati mak. Ada yang kata tak boleh keluar rumah masuk balik, nanti dapat mudarat. Ada yang kata kalau dah ikut jalan ni rasa tak seronok, ikut jalan lain pula. Maka kata Nabi, tak payah, kau buat je lah. Tak ada sial mial ni, tak ada. Tak ada untung baik, untung jahat ni, tak ada. Sebab kadang-kadang tuan-tuan yang saya hormati, manusia ni dia terikut-ikut dengan pahaman orang dulu-dulu. Belalang masuk rumah, dia kata ada hantu pelesit. Tu hantu pelesit duduk dalam rumah. Masuk, bawa hantu. Dia cari sampai habis belalang bawa hantu. Hantu apa? Pelesit. Ni anak kamu sumbing ni, kamu mancing ikan dulu ya, tu terbelah mulut. Ni nama dia Tiarah. Nama Tiarah. Ni Pak Sepa ni tengah-tengah basuh pinggan, boleh pecah pinggan ni. Tu nak dapat maru. Ada pula yang faham kalau ayam berkokok waktu senja, itu tanda nak dapat musibah. Ini tuan-tuan benda yang tidak ada. Maka janganlah kita buat kepercayaan itu menjadi satu kepercayaan pada kita. Baik, terima kasih kepada yang memberi komen. Baik, yang kedua yang kedua tuan-tuan, saya nak cerita pada petang ini. Banyak orang minta pada saya petua. Anak nak bagi lembut hati anak, nak bagi terang hati. Bukan kata untuk anak aja, untuk kita pun. Kita pun kadang-kadang gelap hati juga kan. Ni untuk kita. Jadi insya-Allah saya akan bagi dua pada tuan-tuan, petua bagaimana bacaan untuk melembutkan hati. Lepas ni tak payah jumpa saya dah. Saya dah turun semua dah. Tak payahlah Nur Sidah jumpa saya, Rohizah Izzah hantu pelesit sini, tak payahlah. Amy Yazki, Rogayah Rafi'ah, okey, Mia Kep, Fatimah Wati Muhammad. InsyaAllah sediakan pen, siap-siap saya nak bagi ayat nanti. Sediakan kertas, kalau pen tak ada kertas, pen ada kertas tak ada pun salah juga. Nuri Yasin, Amy Zaki. Sebab tu kadang-kadang anak cucu terikut ustaz. Itulah tu salah. Tuan-tuan, baik. Jadi kalau boleh, yang kedua, bagaimana hati nak bagi baik, caranya ialah kita benci dengan sifat buruk kita sendiri. Jangan duk tengok orang dulu. Kita pun ada sifat buruk. Okay, tengok sifat buruk. Aku benci dengan sikap aku. Kenapa aku ni suka macam ni? Aku benci, aku tak suka perangai aku macam ni. Kenapa aku ni suka kipoci? Kenapa aku ni suka kecoh-kecoh orang? Kenapa aku ni suka mengata pada orang? Kenapa aku ni suka hasad pada orang? Benci dulu diri sendiri. Banyak sisi negatif kita, banyak sisi buruk kita tak sedar. Yang kita nampak sisi orang tak betul.
Kenapa aku ni pengotor? Kenapa apa yang aku buat semuanya salah belaka? Kenapa tak kena je? Bila macam tu, baru hati jadi bersih. Ini tidak yang salah pada orang. Orang nu salah, orang ni salah, orang tu salah. Yang betul siapa? Aku je betul. Itu hati kotor, hati tak baik. Hati baik ialah betul. Yang salah aku. Boleh buat tuan-tuan. Ini yang menjadikan hati kaya. Dia tak rasa sedih kalau dia tak dapat, dia tak rasa frust kalau dia tak dapat, dia tak rasa nak marah pada orang kalau dia tak dapat. Macam mana nak rasa tenang, nak rasa seronok? Nabi sebutkan, warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Kamu redha dengan apa yang Allah Ta'ala bagi, kamu akan jadi orang yang paling kaya. Apa yang Allah bagi pada kita, kita suka, kita adalah orang paling kaya. Tu dia tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ditanya macam mana petua nak jadi kaya, senang je tuan-tuan. Petua nak jadi kaya ialah kita redha apa yang kita dapat. Banyak ke redha, sikit pun redha, tak dapat pun redha, dapat pun redha. Akhirnya kita jadi orang seronok. Seronok. Macam mana pakcik? Alhamdulillah, rumah sendiri ustaz. Kecil-kecil pun rumah sendiri, puas hati dah. Alhamdulillah, redha, kaya. Macam mana Mat? Saya setakat ni saya mampu ustaz, sewa je. Alhamdulillah lah. Walaupun 2 bilik, tapi nampak okey lah. Alhamdulillah. Macam mana Din? Kereta? Alhamdulillah ustaz, janji boleh pergi kerja, bawa anak-anak pergi sekolah, okey lah. Alhamdulillah. Tenang dah hati. Macam mana kat Gaya? Suami okey? Dia macam itu lah, alhamdulillah lah. Sakit-sakit lutut dia pun, dia boleh lagi sembahyang, alhamdulillah. Macam mana Kak Tipah? Suami okey? Kak Tipah mana ada suami, dah meninggal 5 tahun ustaz. Oh, okey ke hidup seorang? Alhamdulillah lah, lapang ustaz, seronok duduk seorang. Pergi mana pun boleh, cuma PKP tak boleh berjalan. Macam mana Husin? Niaga pun balik okey? Hari ni dapatlah RM20 bersih ustaz. Rezeki pada Allah. Alhamdulillah, taklah minta ke orang. Dapat RM20 pun syukurlah ustaz. Balik modal, dapat untung sikit. Untuk anak-anak pun okey dah ustaz. Kata Nabi, itulah orang yang paling kaya. Aghnan nas. Hati dia seronok. Tapi kalau hati dia miskin, macam mana aku dapat RM20 ya? Yang tu dapat 200. Nampak hati miskin. Tak tidur malam tu. Macam mana dia dapat rumah besar, aku rumah kecil? Sial betul. Stres tu. Macam mana dia dapat bini pula? Cantik pula, yang aku pula dapat. Aduh. Hei, ini semua salah bapak aku lah, suruh kahwin hari tu. Nampak? Tak seronok tengok isteri. Sebab dia tidak mencukupi, dia tidak redha dengan apa yang Allah bagi pada dia. Tuan-tuan yang saya hormati, jadi kalau rasa nak bahagia, bersyukur dengan apa yang Allah bagi, redha dengan apa yang Allah bagi, tuan-tuan akan jadi orang yang paling menenangkan jiwa. Baik, itu di situ ada Yayasan Budi Ehsan Malaysia. Dijemput semua penonton untuk follow FB page kami di Yayasan Budi Ehsan Malaysia. Itu dia. Jadi tuan-tuan yang ingin menyertai korban untuk sama-sama bersedekah kepada 1001 asnaf, tuan-tuan boleh layari Facebook Yayasan Budi Ehsan Malaysia. Tuan-tuan boleh berhubung dengan pegawai-pegawai di sana untuk masuk korban. Nak join apa pun tuan-tuan boleh. InsyaAllah Yayasan Budi Ehsan Malaysia sentiasa memberikan perkhidmatan yang terbaik untuk menjalankan, mewakilkan ibadah kepada anda semua untuk disampaikan kepada pihak yang berkenaan. Baik, saya dah janji pada tuan-tuan tadi, apakah amalan nak bagi lembut hati anak,
nak bagi lembut hati suami, hati diri sendiri. Kita kadang-kadang duk sibuk nak bagi lembut hati anak kan, tapi kita tak sibuk pula nak lembutkan hati diri sendiri. Sekarang kalau kita ada anak, insya-Allah nombor satu, nak bagi lembut hati kita, bagi baik hati kita. Baik, nombor satu, baca 3 kali suratul Asr dan 3 kali surah Quraisy dan 3 kali surah Al-Falaq tiap-tiap kali lepas sembahyang. Jadi lepas sembahyang tu, selepas doa ke sebelum kita bangun daripada duduk, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr sampai habis 3 kali. Kemudian kita baca li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-saif sampai habis 3 kali. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq sampai habis 3 kali. 3 selepas sembahyang. Kalau boleh kita ajak anak-anak, selepas habis salam jangan terus bangun, duduk sekejap, baca dulu ayat-ayat ni supaya lunak hati mereka, lembut hati mereka. Yang kedua, apa petuanya? Tuan-tuan yang saya hormati, ambil tapak tangan. Ambil tapak tangan, tuan-tuan letakkan di dada tuan-tuan. Tuan-tuan baca alam nashrah laka sadrak. Baca surah Al-Insyirah tadi sebanyak 7 kali. Letak di dada anak, letak di dada sendiri, letak di dada orang lain. Kalau tuan-tuan jumpa orang lain pun alam nashrah laka sadrak sampai habis, tak di tangan dada dia. Ada amalan tu tuan-tuan. Kalau malas-malas sangat tuan-tuan ambil doa lah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Baca doa tu. Satu ayat yang dibaca, yang diajar oleh Allah kepada Nabi Musa daripada surah Taha ayat 25 sampai ayat 26. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, 3 petua ni kita boleh amalkan supaya kita lembut hati, anak kita lembut hati, kita jadi baik. Nombor 1, selepas tiap-tiap kali sembahyang, suratul Asr, surah Quraisy dan surah Al-Falaq. Yang kedua, amalannya ialah kita baca surah Alam Nashrah, letak di dada tiap-tiap kali lepas sembahyang subuh. Selepas sembahyang subuh baca 7 kali. Dan kalau tak nak baca yang itu, tuan-tuan boleh baca surah Taha ayat 25 sampai ayat 26. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Letak di dada tuan-tuan. Insya-Allah, mudah-mudahan Allah akan memberikan kelembutan hati kepada anak-anak kita, suami kita, isteri kita dan sebagainya. Jadi seperti biasa, terima kasih pada Yayasan Budi Ihsan. Bagi tuan-tuan yang ingin melaksanakan korban bersama dengan Yayasan Budi Ihsan, insya-Allah tuan-tuan boleh layari di talian mereka yang tertera di hadapan Facebook kita. InsyaAllah mudah-mudahan korban kita terbaik diuruskan oleh pihak yang terbaik. Terima kasih Yayasan Budi Ihsan. Kita jumpa lagi insya-Allah malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.